Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudah hampir masuk ke bulan Rejab. Biasa di bulan Rejab, orang akan bercerita tentang Isra' Mi'raj. Pelbagai sudut yang selalu disentuh. Perkara terbesarnya sudah pasti tentang solat. Kalau kita semua perasan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ada beberapa perkara berhubung solat yang selalu dibangkitkan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ilmuwan terkenal di Mesir, dia pernah mengulas berhubung rahsia solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kupasan beliau dalam program ceramah Nur ala Nur yang telah menarik perhatian ramai sehingga dibukukan selepas daripada itu. Jadi di sini saya hendak kongsikan beberapa mutiara hikmah dengan olahan bahasa yang saya permudahkan bagi tuan-tuan sekalian. Ancaman meninggalkan solat. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW melihat perkara yang pelik-pelik. Antaranya satu kaum yang menghantukkan kepala ke batu sehingga hancur kepala. Kemudian kepala itu bercantum dan dihantukkan semula. Soalnya, apa kaitan menghantukkan kepala dengan solat? Jawabnya ialah solat itu merupakan satu amalan yang wajib ditunaikan walau sukar mana sekalipun situasinya. Kalau musafir, kita boleh jamak. Kalau sakit, kita boleh duduk berbaring atau guna isyarat mata. Hatta kalau mata dah tak mampu nak berkedip, kita tetap wajib solat dengan menggambarkan perbuatan solat di dalam hati. Cuma satu sebab kenapa kita tak boleh solat. Kerana kita dah setting dalam kepala kita yang kita tak mahu solat. Oleh itu sangat wajarlah jika dalam pemandangan tersebut Nabi SAW melihat kepala-kepala dihancurkan ke batu tanpa henti sehinggalah hari kiamat. Kerana kita dah setting dalam kepala, dalam otak kita yang kita memang tak mahu solat. Yang seterusnya berhubung azab sebelum syariat. Pemandangan azab solat ni pasti akan buat kita tertanya. Kenapa boleh ada pemandangan azab meninggalkan solat ketika Isra' sedangkan solat disyariatkan ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga menjadi hujah golongan tertentu yang menolak peristiwa Isra' Mi'raj. Jawapannya saya ringkaskan seperti ini. Pernah tak teman-teman lihat dalam cerita ataupun filem lah yang pecah panggung yang ramai orang tengok. Contoh hari tu filem Upin Ipin atau Ejen Ali. Saya bukanlah mengajak pembaca untuk menonton. Cuma untuk sahabat sekalian merenung. Apa yang buat orang teruja untuk ke panggung? Tak lain kerana iklan acahnya atau istilah moden teasernya yang menarik. Azab yang diperlihatkan sebelum syariat yang mewajibkan solat itu seolah-olah menjadi satu contoh penegasan ataupun teaser daripada Allah tentang kepentingan solat. Pasti seseorang itu akan jadi lebih teruja untuk menunaikan solat dan takut untuk bermudah-mudah meninggalkannya. Seterusnya, solat tu satu perkara yang langsung dari langit. Ibadat solat merupakan ataupun satu ibadat yang menduduki carta tertinggi dalam senarai amalan. Apabila ia diperintahkan secara langsung dari langit tanpa perantaraan para malaikat. Ia ibarat seorang lelaki yang dipanggil menghadap ke istana untuk terima satu hidayah istimewa daripada hadiah istimewa daripada raja. Hadiah berupa solat ini juga adalah satu pengiktirafan khusus daripada Allah tentang kedudukan Nabi yang mulia serta sifat Nabi SAW yang sentiasa mementingkan umat. Jadi apa kaitan pula solat dengan sifat mementingkan umat? Kalau kita diberi hadiah sepasang persalinan baldu daripada raja, pasti kita akan simpan baik-baik dan kita tak benarkan orang lain gunakannya.
Bila mana Allah kurniakan solat, ia jadi suatu hadiah yang dikongsikan Nabi SAW dengan seluruh umatnya sehingga akhir zaman. Jika Nabi SAW berpeluang mi'raj ke langit menghadap Allah, umatnya juga berpeluang mi'raj menghadap Allah 5 kali sehari semalam. Jadi ia bertepatan juga dengan sunnah Nabi SAW yang menganjurkan kita berkongsi dengan orang lain apabila diberikan sesuatu hadiah. Jadi hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, Nabi nak kalau boleh dikongsikan dengan umat. Yang seterusnya, singgah dan solat. Dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, Nabi SAW singgah di beberapa tempat. Satunya di tempat yang bakal menjadi bumi hijrah, iaitu Madinah. Kemudian di Gunung Sinai, tempat bicara Nabi Musa dengan Allah. Dan ketiga di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa AS. Semuanya Nabi singgah dan solat, ataupun dengan ringkasannya SNS. Bukan sekadar rehat dan rawat, RNR. Hakikatnya, solat itu sendiri satu kerehatan bagi Nabi dan juga untuk orang beriman. Penting untuk kita letakkan dalam diri, solat itu walaupun satu taklif, iaitu bebanan, ia tidak membebankan. Bahkan ia jadi satu hiburan. Nabi SAW bersabda, dijadikan hiburan bagiku dalam solat. Ju'ilat qurrata aini fis solat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebahagian guru kita selalu mengingatkan, kalau ingin berpergian ke suatu tempat jauh, rancang waktu perjalananmu dengan waktu solatmu. InsyaAllah, jalanan kita walau jauh akan terasa dekat kerana ia menjadi lebih berkat. Maksudnya, sebelum musafir dari Kuala Lumpur ke Terengganu misalnya, kita sudah buat satu jadual untuk solat di RNR Gambang. Sebagai contoh. Bukannya hanya jadual untuk makan ikan pating di RNR Temeloh atau untuk buang air kecil di RNR Kuantan. Jadi kita utamakan keperluan solat itu dalam hati kita dulu. Walaupun mungkin kita tak mampu laksanakannya di dunia yang nyata. Akhir sekali, kita besarkan niat kita, nescaya Allah Ta'ala akan besarkan ganjarannya untuk kita semua. InsyaAllah. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam.